Abah ada satu lot kebun sawit. Dulu Abah ada satu lot kebun sawit ni. Kebun sawit ni dia menjadi laluan gajah-gajah yang kita nampak dekat Sedili, Mawai, Kota Tinggi yang kita nampak viral baru-baru ni. Itu adalah gajah yang sama yang pernah melalui kebun abah saya. Okey, dijadikan cerita pada minggu itu mereka sedang mengamuk. Gajah-gajah tu sedang mengamuk di kampung sekitar kebun abah. Okey. Jadi saya dan abah berhasrat untuk mempertahankan kebun kami. Apa yang kami buat adalah kami pergi bermalam di kebun kami. Okey, kami buat dua perkara untuk menakut-nakutkan gajah, iaitu yang pertama, kami menyalakan pelita di sekeliling kebun kami. Di sekeliling kebun kami nyalakan pelita. Memang suasana memang macam hari raya. Okey, yang kedua, kami buat bunyi bising, iaitu kami ketuk botol, kami ketuk drum di pagi dan malam, iaitu pertukaran malam ke siang iaitu waktu subuh, dan pertukaran siang ke malam iaitu waktu maghrib. Tujuan kami buat itu adalah untuk menakut-nakutkan gajah dan untuk memberitahu bahawa dekat situ ada orang. Jangan kacau. Okey. Dan apabila tiba malam hari, ada satu malam tu kami berjaga. Kami berdua berjaga, iaitu abah dan juga saya berjaga. Mula-mula abah tidur. Malam yang awal tu, pada awal malam abah tidur, saya berjaga. Di malam yang hujung, saya pula tidur, abah pula berjaga. Ditakdirkan apabila giliran abah berjaga, gajah sudah berada di hadapan pintu pagar kebun kami. Okey, gajah sudah berada di pintu pagar kebun kami. Abah pun mengejut saya. Abah kejut, Iman bangun, gajah dah sampai. Gajah itu sebenarnya sangat banyak. Untuk kekuatan gajah tu banyak, iaitu 30 hingga 40 ekor pada masa itu. Apa yang mereka buat apabila mereka masuk ke kebun-kebun pisang, kebun-kebun sawit, mereka akan cabut semua anak-anak pokok, mereka akan cabut semua umbut yang boleh dimakan. Mereka sebenarnya datang merosakkan kebun sebab mereka sudah tidak ada tempat makan, mereka sudah tidak ada habitat. Habitat mereka sudah dimusnahkan oleh pembalakan dan pembangunan. Okey, apabila abah kejut saya, Iman bangun, gajah dah ada dekat depan pintu ni. Lepas tu saya pun bertanya kat Abah, kalau gajah ni serang kita, apa kita nak buat? Abah dengan tenang bagi jawapan, cakap tak apa, kita akan lari ke dalam, terjun ke dalam perigi yang dalam. Dekat kebun kami itu ada satu perigi itu masih berair, berfungsi seperti biasa, dan perigi itu sangat dalam. Kalau gajah itu nak minum ataupun nak capai kami menggunakan belalai, gajah itu tidak akan berjaya. Begitulah bagaimana rasionalnya abah saya dalam menghadapi situasi yang genting macam itu. Okay. Alhamdulillah, berkat daripada usaha kami yang berjaga malam, berjaga siang dan malam, membuat bunyi bising dan memasang pelita setiap malam, gajah-gajah itu akan sampai ke pintu pagar kebun kami setiap malam dan mereka hanya mencabut bahagian hadapan sahaja. Kiranya kalau kebun kami itu 3 ekar lebarnya, dia hanya cabut barisan hadapan saja. Yang mana boleh capai dengan belalai, mereka akan cabut tanpa merosakkan pagar kebun kami. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Itu adalah pengalaman saya dan abah berdepan dengan sekumpulan gajah yang kira-kira 30 hingga 40 ekor. Dan tahniah dan terima kasih kepada Perhiltan kerana mereka telah membawa gajah yang jinak dan mereka telah mengumpan ataupun memanggil gajah-gajah itu semua untuk kembali ke hutan tebal, iaitu di hutan simpan Endau Rompin dan juga hutan simpan Kota Tinggi. Okay, itu adalah pengalaman saya dan abah menghadapi sekumpulan gajah dalam mempertahankan kebun-kebun kami. Okay, kebun kami itu memang kebun yang biasa, tapi ia menelan belanji yang besar untuk orang seperti kami. Kami perlu membersihkan ataupun membuka tanah, kami perlu memanggil surveyor untuk mengukur tanah, kami perlu membeli benih sawit. Benih sawit pada masa itu berharga RM20 satu pokok, dan untuk tanah 3 ekar tu kami memerlukan sekitar
180 hingga 200 anak pokok sawit. Okay, kiralah sendiri berapa kos yang kami perlukan. Okay, itu adalah sekian itu saja perkongsian bagaimana saya dan Abah menghadapi sekumpulan gajah, iaitu kira-kira 30 hingga 40 ekor